Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Fafahamnaha Sulaiman وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. أما بعد, Alhamdulillah, dapat lagi kita berjumpa pada malam ini, insya-Allah dalam sesi ta'lim daripada Madrasah Ta'limul Quran was Sunnah bis Sanad daripada Kajang, Selangor. Alhamdulillah, sama-sama pada malam ini saya akan membacakan tentang Fadilat Al-Quran. Fadilat Al-Quran. Ini pun saya petik daripada kitab Fadail A'mal yang disusun oleh Al-Allamah Ar-Rais Al-Hadis Muhammad Zakaria Syekhul Hadis Al-Kandahlawi. Fadilat Al-Quran. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa anzala lahul Qur'an wa ja'alahu mau'izatan wa shifaa'an wa hudan wa rahmah lizawil iman la raiba fihi wa lam yaj'al lahu iwaja wa anzalahu qayyiman hujjatan nuran lizawil iqan. Wassalawat wassalam الأتمان الأكملان على خير الخلائق من الإنس والجن الذي نور القلب والقبور نوره ورحمة للعالمين ظهوره وعلى آله وصحبه الذي هم نجوم الهداية وناشر الفرقان وعلى من تبعهم بالإيمان وبعد. فيقول المنقطر إلى رحمة ربه الجليل عبده المدعو بزكريا بن يحيى بن إسماعيل هذه العجالة البعونة في فضائل القرآن النفتها متماثلا لأمر من أشارته حكم وطاعته غنم. Pembukaan kitab untuk Fadail Al-Quran. Segala puji-pujian bagi Allah yang Maha Mulia yang mencipta manusia, yang memberinya daya bercakap dan menurunkan kepadanya Al-Quran yang suci, yang menjadikannya sumber nasihat, penawar serta petunjuk dan rahmat kepada mereka-mereka yang beriman. Juga Quran tidak mengandungi sesuatu yang diragu-ragu atau menyeleweng. Ianya lurus, menjadi bukti dan merupakan nur kepada orang-orang yang beriman. Salawat dan salam yang sempurna kepada orang yang terbaik dari ciptaannya, yang nurnya menerangi semua hati-hati dan mencahayakan kubur-kubur, yang mana kedatangannya merupakan satu rahmat untuk seluruh alam. Orang yang dimaksudkan ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesuruh Allah Ta'ala. Salam dan sejahtera daripada Allah ke atasnya. Kesejahteraan juga kepada keturunan-keturunannya dan sahabat-sahabatnya yang seumpama bintang-bintang petunjuk dan penyebar-penyebar Al-Quran yang suci, dan juga ke atas orang-orang beriman yang menjadi pengikut-pengikutnya. Selepas pujian dan penghormatan ini, saya, yakni pengarang Zakaria, anak kepada Yahya, anak kepada Ismail, menyatakan lembaran-lembaran yang bertulis ini ditulis secara tergesa-gesa, mengandungi 40 hadis-hadis
yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah saya kumpulkan di dalam fadilat Al-Quran yang suci, sebagai menyahut kepada seorang yang mana perkataannya merupakan perintah kepada saya dan mengikutinya adalah sesuatu yang memberi manfaat kepada saya. Falillahil hamd wal minnah. Segala pujian dan sungguh sanjungan atas segala kurniaan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, permulaan sekali kita lihat dulu cara-cara menghormati pembacaan Al-Quran. Cara-cara menghormati pembacaan Al-Quran. Setelah menggosok gigi dengan meswak, sejenis kayu pencuci gigi, gosok gigi dengan meswak dulu, dan berwuduk seseorang itu duduk di suatu tempat yang terpisah dari orang lain dengan keadaan hormat dan rendah diri dan menghadap ke arah kiblat. Itu cara nak baca Quran sebenarnya, yang paling afdal. Kemudian dengan hati yang penuh perhatian, khusyuk dan girang menyelubungi suasana itu, seseorang itu hendaklah membacanya dengan membayangkan setiap masa bahawa ia sedang membaca Al-Quran itu untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seseorang itu memahami maksudnya, ia hendaklah berhenti sekejap dan berfikir bila bertemu dengan ayat yang mengatakan janji baik dan keampunan, dan hendaklah memohon kepadanya keampunan dan kasih sayang. Tentang ayat mengenai seksa dan amaran, seseorang itu hendaklah meminta perlindungan daripada Allah, kerana selain daripadanya tidak ada lagi sebarang penolong. Tentang ayat yang menyatakan keagungan dan kemuliaannya, seseorang itu hendaklah mengucap Subhanallah, Maha Suci Allah. Jika ia tidak dapat mengeluarkan air matanya secara sendiri dengan membaca Al-Quran, maka hendaklah ia memaksa dirinya supaya menangis sedikit. Sunat untuk menangis jika membaca Al-Quran. Janganlah ia membaca dengan cepat, melainkan ia berhasrat untuk menghafalnya. Quran itu adalah diletakkan di atas satu tempat yang tinggi, di atas tempat kayu atau bantal. Janganlah seseorang itu bercakap dengan orang lain ketika membacanya. Jikalau ia terpaksa bercakap dengan orang lain, ini hendaklah dilakukan selepas menutup Al-Quran dan kemudiannya membaca ta'awuz, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memohon perlindungan daripada syaitan, memohon perlindungan Allah daripada syaitan sebelum membacanya semula. Jikalau orang ramai di sekeliling sibuk dengan tugas-tugas mereka, maka hendaklah dibaca dengan suara rendah. Jika tidak, adalah baik jika dibaca dengan kuat. Baca Quran, kalau orang tak nak dengar, baca pelan-pelan saja. Tapi kalau baca memang orang dalam majlis, orang nak dengar, baca dengan kuat adalah lebih baik. Masyayikh telah menyebut 6 peraturan secara zahiriyah dan 6 peraturan secara batiniyah mengenai bagaimana hendak menghormati pembacaan Al-Quran yang suci yang diberikan di bawah ini. 6 peraturan secara zahiriyah dulu. 6. Pertama, mengambil wudhu dan kemudian duduk menghadap kiblat dengan cara yang penuh sopan. Kedua, jangan membaca dengan terlalu pantas, tetapi bacalah dengan teratur dan betul penyebutannya. 3. Cubalah berusaha untuk menangis walaupun anda terpaksa memaksa diri anda untuk melakukannya. 4. Tindak balas terhadap ayat rahmat, yakni keampunan atau azab, hendaklah seperti yang telah diterangkan di atas. Kalau ada ayat azab, minta jauh. Kalau ada ayat keampunan, minta dapat benda tu, syurga tu. 5. Bacaan hendaklah dilakukan dengan perlahan jika didapati diri anda tidak ikhlas ataupun akan menyebabkan gangguan terhadap orang lain. Jika tidak, bacalah dengan suara yang kuat. Nak baca dengan suara kuat boleh, tapi keikhlasan mesti ada.
Bacalah dengan suara yang merdu kerana banyak hadis-hadis yang menekankan tentang amalan ini. Bertarannum, bertajwid dengan membaca Al-Quran. Okey, kita tengok pula adab secara batiniah. 1. Hendaklah hati kita hendaklah penuh dengan rasa keagungan Al-Quran dan menyedari tentang kemuliaannya. 2. Hendaklah merasakan di dalam hati bagaimana maha halus, maha agungnya dan maha gemilangnya Allah yang maha berkuasa kerana Al-Quran ini adalah wahyu daripadanya. Hendaklah rasa sentiasa dalam hati keagungan Al-Quran. 3. Hati kita mestilah bebas daripada gangguan dan keraguan. Jangan ragu-ragu tentang Al-Quran. 4. Selamilah maksudnya dan perolehilah kenikmatan daripada bacaan itu. Hendaklah rasa razak untuk membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah berdiri seluruh malam membaca berkali-kali akan ayat yang berikut ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi sendiri kadang-kadang baca ayat ini berkali-kali, ulang ayat yang sama sahaja. Ayat ini yang bermaksud, jika engkau menyeksa mereka, maka tidak ada yang menghalanginya, kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha kuasa, lagi maha bijaksana. Ayat daripada surah Al-Ma'idah, ayat 118. Satu ketika Hadrat Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu menghabiskan seluruh malam mengulangi ayat yang berikut ini. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dia baca satu ayat aja. Ayat yang sama satu malam tu. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Surah Yasin ayat yang ke-59 yang bermaksud, dan berpisahlah kamu pada hari ini, wahai orang-orang yang bersalah, daripada bercampur baur dengan orang-orang yang beriman. Yang kelima, hendaklah ada kesan di hati tentang perkara-perkara yang terdapat di dalam potongan-potongan ayat yang dibaca. Sekurangnya faham jugalah makna dia ataupun tengok terjemahannya. Misalnya tentang ayat pengampunan, hati kita hendaklah penuh gembira, dan tentang ayat yang membawa berita azab, hati kita hendaklah berasa takut dan gentar. Adab yang keenam, telinga kita mestilah dipasang dengan penuh perhatian, seolah-olah Allah yang maha berkuasa sendiri berkata-kata kepada kita dan pembaca itu sedang mendengar kepadanya. Satu lagi, seolah-olah baca Quran ni seolah-olah Allah memang berkata-kata dengan kita dan kita sedang mendengarnya. Semoga dengan belas kasihannya dan kemurahannya menganugerahkan kita kebolehan membaca Al-Quran dengan adab-adab yang hormat ini. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk kepada hadis tentang fadilat Al-Quran. Hadis yang pertama. An Uthman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Uthman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang terbaik di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu orang yang terbaik. Dalam banyak buku-buku hadis, hadis ini dinyatakan dengan perkataan wow. Wow, dia letak wow. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Wow ni maknanya dan.
Dengan ini, ganjaran yang terbesar adalah bagi sesiapa yang belajar Quran yang mulia dan kemudiannya mengajar kepada orang lain. Jadi orang terbaik ialah orang belajar Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Tetapi di dalam setengah kitab-kitab hadis yang diriwayatkan dengan perkataan au, ada juga dalam kitab yang lain dia sebut au bukan wa, yang bermakna atau. Dalam hal ini maknanya adalah yang terbaik di antara kamu ialah yang belajar Quran atau mengajarkannya. Yang terbaiknya sama ada orang yang belajar Al-Quran atau orang yang mengajar. Salah satu. Ada lagi pendapat kata tak kisah, dua-dua sekaligus. Mengikut hadis ini, ganjaran pahala adalah umum, yakni sama sahaja besarnya sama ada seseorang itu belajar untuk dirinya atau mengajarkannya kepada orang lain. Dengan demikian adalah sama besar tentang kelebihan bagi kedua-duanya. Kesimpulannya insya-Allah besarlah ganjaran kepada orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Al-Quran adalah asas atau dasar agama Islam dan penjagaan serta penyebarannya adalah bergantung di atas wujudnya keyakinan ini. Dengan ini, kelebihan belajar dan mengajar Al-Quran adalah diketahui sendiri tanpa berkehendak penerangan yang lebih lanjut. Walau bagaimanapun, terdapat darjah-darjah kebaikan yang berlainan. Yang terbaik ialah mempelajari Al-Quran bersama-sama makna dan maksudnya, manakala yang terendah ialah belajar mengenai perkataan-perkataannya sahaja. Yang paling baik belajar dari cara baca dan faham makna dia dan beramal dengannya. Ataupun setidak-tidaknya boleh baca Al-Quran. Hadis di atas disokong oleh sebuah hadis lain, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hadrat Sa'id bin Sulaim radhiyallahu anhu. Jikalau seseorang yang telah mendapat ilmu mengenai Al-Quran menganggap bahawa seorang yang lain yang diberi dengan sesuatu kelebihan yang lain itu lebih bernasib baik daripadanya, bermakna dia telah menunjukkan sikap tidak hormatnya kepada rahmat Allah yang diturunkan kepadanya kerana usahanya mempelajari Al-Quran. So jangan rasa rendah diri daripada orang yang lain yang tidak tahu Al-Quran. Dengan ini teranglah bahawa sebab Al-Quran itu adalah perkataan Allah, ianya adalah tertinggi dari segala sesuatu. Sebagaimana dinyatakan di dalam beberapa hadis yang akan diberikan kemudian. Pembacaan dan pengajaran Al-Quran mestilah lebih agung daripada segalanya. Mullah Ali Qari merujuk, yakni menukil daripada hadis yang lain, bahawa barang siapa memperoleh ilmu Al-Quran, berarti dia menyimpan ilmu kenabian di dalam kepalanya. Sahal Al-Tustari rahmatullah alaih berkata bahawa bukti cinta kepada Allah adalah dengan wujudnya cinta terhadap perkataan Allah di dalam hati seseorang itu. Dalam syarah Ihya Ulumuddin, senarai orang-orang yang akan diberi perlindungan di bawah lindungan arash kursi Allah Ta'ala di hari pengadilan, yang menggerungkan itu adalah termasuk orang-orang yang mengajar Quran kepada anak-anak orang Islam dan juga mereka yang belajar Al-Quran pada masa kecilnya dan terus membacanya apabila ianya sudah dewasa. InsyaAllah. Hadis yang kedua. An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ar-Rabb tabaraka wa ta'ala man shaghalahu al-Quran an dhikri wa mas'alati a'taituhu afdal ma u'tiya as-sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih. Rawahu Tirmizi wa Darimi wal Bahaki. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang disibukkan oleh Al-Quran dengan membaca dan mengajarkannya,
sehingga tak ada masa untuk mengingati daku dan memohon rahmat dariku, aku akan kurniakan kepadanya lebih baik dari apa yang dikurniakan kepada mereka yang memohon rahmat kepada aku. Ketinggian perkataan Allah ke atas segala perkataan adalah seumpama ketinggian Allah di atas segala ciptaannya. Jadi orang yang sampai tak ada masa untuk berzikir ataupun berdoa kerana terlalu sibuk dengan Al-Quran, itu Allah SWT akan memberi kepada dia lebih daripada orang yang sibuk berdoa sahaja. Dalam lain perkataan, berbanding dengan mereka yang memohon rahmat Allah, dia Allah Ta'ala akan pasti sekali mengurniakan ganjaran yang lebih baik kepada orang yang sibuk menghafal Al-Quran atau belajar memahaminya, yang mana ia tidak ada masa untuk berdoa. Adalah diketahui umum, jikalau seseorang membahagikan gula-gula atau sesuatu kepada orang lain, maka satu bahagian akan disimpan kepada orang yang tidak dapat menghadirinya kerana kerja membahagikan benda-benda itu adalah ditugaskan oleh pembahagi, yakni tuan benda itu sendiri. Dalam hadis yang lain, dalam konteks yang sama, dinyatakan bahawa Allah akan memberi kepada orang yang tersebut ganjaran yang lebih baik dari apa yang akan diberikannya kepada hambanya yang selalu bersyukur. Wallahu a'lam. Hadis yang ketiga. An Uqbah bin Amir qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi as-suffah faqala ayyukum yuhibbu an yaghdu wa kulla yawmin ila buthan aw al-aqiq fayati bina qatain quma wainin fi ghairi ismin wala qati'atir rahim faqulna ya Rasulullah kulluna nuhibbu dhalik qal afala yughdu ahadukum ila al-masjid fayu'allima aw yaqra ayatain min kitabillah khairul lahu min naqatain wa thalathun khairul lahu min thalathin wa arba' wa khairul lahu min arba' wa min a'dadihin min al-ibil atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahul Muslim wa Abu Dawud. Hadrat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah muncul, yakni datang kepada kami ketika kami sedang duduk di atas suffah dan bertanya sama ada salah seorang di antara kami suka pergi ke pasar Bathan atau Akik dan membawa pulang 2 ekor unta betina daripada jenis yang terbaik tanpa melakukan satu dosa pun atau memutuskan tali silaturrahim. Maka kami menjawab bahawa setiap orang daripada kami suka untuk mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, hendaklah kamu pergi ke masjid dan mengajar atau membaca 2 potong ayat daripada Al-Quran kerana itu adalah lebih baik, lebih berharga daripada 2 ekor unta betina. 3 ekor, 3 ayat adalah lebih berharga daripada 3 ekor betina, dan begitu juga membaca 4 potong ayat adalah lebih baik daripada 4 ekor unta betina. Dan seterusnya lebih baik daripada jumlah yang sama daripada unta-unta. Suffah, tadi sahabat sedang berada di Suffah. Suffah adalah nama bagi satu lantai yang ditinggikan di dalam Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kalau pergi ke Masjid Madinah, ada satu lantai tu dia tinggi sikit. Itu ialah tempat Suffah. Ianya pernah didiami oleh orang Islam Muhajirin yang berpindah dari Mekah. Mereka dikenali dengan nama Ashabus Suffah, yakni orang-orang Suffah. Bilangan orang-orang ini berubah dari masa ke semasa. Allamah As-Sayuti rahimahullah ta'ala telah mensenaraikan 101 nama-nama dan juga menulis satu buku kecil berasingan tentang nama-nama mereka. Ada senarai nama ahli-ahli Suffah ini. Bathan atau Aqiq adalah dua
2 buah pasar tempat penjualan unta-unta berhampiran dengan kota Madinah. Unta itu, terutamanya unta betina yang mempunyai bonggol yang besar, adalah menjadi kegemaran bagi orang-orang Arab. Pertanyaan, tanpa melakukan satu dosa adalah penting. Sesuatu itu boleh didapati tanpa tenaga sama ada melalui pemerasan, melalui pewarisan yang salah, yakni dengan mengambil hasil secara kekerasan harta dari satu-satu keluarga atau melalui pencurian. Rasulullah SAW meletakkan syarat ini semua, iaitu mendapatkan sesuatu itu tanpa usaha dan juga tanpa dosa, adalah tentu sekali dipilih oleh semua, tetapi yang lebih bernilai ialah mempelajari beberapa potong ayat Al-Quran. Ini adalah kenyataan yang kuat bahawa biarkanlah sama ada seekor atau 2 ekor unta, maka jikalau seseorang itu memperolehi kerajaan ke semua ke-7 iklim benua ini, namun dia tetap akan meninggalkannya jika tidak hari ini, pasti sekali besok di masa matinya. So, benda-benda dunia ni kita akan tinggalkan. Tetapi ganjaran bagi pembacaan satu-satu ayat Al-Quran adalah kekal buat selama-lamanya. Cubalah kita perhatikan bahawa dalam kehidupan ini sendiri, seseorang itu akan merasa gembira bila ianya diberikan hanya RM1 tanpa ada syarat untuk mengembalikannya. Dapat RM1 pun semua orang akan happy, dibandingkan jika ia diberikan RM1,000 untuk disimpan buat sementara waktu. Mana happy? Dapat RM1 tak payah pulang balik, dengan dapat RM1,000 tapi kena pulang balik. Dalam kesan akhir ini, ia hanya dibebankan dengan amanah tanpa mendapat apa-apa keuntungan pun daripadanya. Susah, kena jaga lagi pula. Dapat RM1,000 tapi kena jaga. Dapat RM1 terus dapat, tak payah pulang. Mana lebih baik? Sebenarnya hadis ini membayangkan amaran supaya jangan membandingkan sesuatu yang bersifat sementara dengan sesuatu yang bersifat kekal, sama ada dalam pergerakan atau ketika rihlah. Seseorang itu sepatutnya menimbangkan sama ada usahanya itu sia-sia dalam mendapatkan keuntungan yang sementara dari dunia ini atau disalurkan ke arah mencapai yang lebih berkekalan. Jikalah pada masa kita mendapat kedukaan yang berkekalan, rangkaian akhir daripada hadis ini lebih baik daripada jumlah yang sama daripada unta-unta mempunyai 3 makna. Ini keterangan daripada hadis tadi. 1. Sehinggalah ke jumlah keempat, ganjarannya diberi secara terperinci. Selebih daripadanya disebut dengan ringkas bahawa lebih banyak lagi ayat yang diperolehi, lebih besar lagi ketinggian atau kelebihannya daripada jumlah unta-unta itu. Dalam hal ini, perkataan unta-unta merujuk kepada jenis sama ada unta jantan atau betina. Dan bilangan yang dibayangkan adalah lebih daripada 4 kerana sehinggalah kepada bilangan keempat sahaja disebut ganjarannya. Makna yang kedua ialah bahawa bilangan yang disebut adalah sama seperti yang mula-mula. Yang pentingnya cumalah arah maksudnya sahaja yang berlainan. Setengahnya lebih gemar kepada unta betina dan setengahnya memilih unta jantan. Dengan sebab itulah Rasulullah SAW menggunakan rangkai kata ini untuk menunjukkan bahawa setiap ayat adalah lebih tinggi daripada seekor unta betina. Dan jikalau seseorang itu suka unta jantan, satu ayat lebih tinggi nilainya daripada seekor unta jantan. Boleh faham? Makna yang ketiga ialah bahawa bilangan yang dinyatakan itu sama sebagaimana pada keadaan sebelumnya dan tidak lebih daripada 4, mengikut makna yang kedua bahawa penerangan yang mengatakan bahawa satu ayat itu lebih tinggi nilainya daripada seekor unta betina atau unta jantan tidaklah begitu baik. Tetapi membayangkan satu kumpulan, yakni satu ayat adalah lebih tinggi nilainya daripada seekor unta jantan atau betina sekaligus, dan begitulah juga sebaliknya. Mulla Ali Qari telah menulis mengenai seorang syekh yang soleh. Ini satu cerita, seorang syekh yang soleh pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji. Bila ia sampai di Jeddah, sebilangan daripada rakannya yang dalam perniagaan memintanya supaya ia memanjangkan masa tinggalnya di situ. Dia jumpa dengan kawan-kawan dia kat Jeddah, kawan dia suruh
stay lama sikit. Dengan ini mereka dapat menambah keuntungan yang lebih bagi perdagangan mereka bersempena dengan berkat kehadirannya. Sebab dia orang yang soleh, dengan adanya dia itu, peniaga-peniaga anggap insya-Allah dapat lebih untung dengan berkat seorang yang soleh. Sebenarnya mereka mahu supaya setengah daripada hamba-hambanya mendapat untung daripada keuntungan perniagaan mereka. Pada mulanya syekh itu menyatakan keunzurannya untuk memanjangkan masa tinggalnya di situ, tetapi bila ianya didesak juga oleh mereka, syekh itu bertanya kepada mereka, berapakah keuntungan maksima yang mereka akan memperolehi daripada penjualan barangan mereka? Mereka menerangkan bahawa keuntungan tidaklah sama dalam semua hal, tetapi tingkatan yang tertinggi yang mereka boleh capai adalah 100% untung. Syekh itu berkata, kamu telah bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit ini. Untuk keuntungan yang tak seberapa ini, aku tidak mahu terlepas solat di Masjidil Haram. Yakni masjid yang termulia sekali yang ganjarannya bagi setiap solat akan digandakan 100,000 kali. So Syekh ni tak nak stay, dia kata duduk kat Masjidil Haram lagi banyak pahala daripada keuntungan keduniaan yang 100% itu. Pada hakikatnya kita orang Islam patutlah menimbangkan bagaimanakah untuk keuntungan yang sedikit daripada dunia ini telah menyebabkan kita kadangkala mengorbankan keuntungan-keuntungan keruhanian yang besar. Ingat, setakat itu saja dulu taklim kita pada malam ini. Semoga sama-sama dapat kita amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.